Hello, hello kepada semua pembaca dan semua penonton yang sudi menghabiskan masa untuk menonton video YouTube saya pertama. Okay, so hari ni saya akan membedah pasal buku ni. Okay, nampak tak? So, etika kerja dalam tradisi Islam. Okay, so kenapa saya pilih buku ni? Sebab saya sebenarnya kerja agak banyak dan to be honest, saya dah tahu kenapa saya kerja banyak. Okay, pelik. Okay, so sebanyak, kalau kita tanya orang, ada yang orang akan kata, okay, kita kerja sebab perlu hidup, kita kerja sebab perlu menjaga anak, perlu ada duit untuk bayar hutang, bayar semua kos hidup kita. Okay, tapi kenapa kita kerja tu sangat penting. Dan saya berjumpa buku ni. So di grup, antara grup Facebook, saya rasa collector. So anda boleh pergi ke sana untuk beli buku. Okay, so actually buku ni, dan satu lagi penulis dia agak famous. Okay, so Syed Profesor Husin Nasar, yang dan kata pengantar pun cukup hebat, Dr. Osman, Profesor Osman. So beliau di ISTEC. So saya rasa kebanyakan orang dah kenal dia. So kita boleh mula. Okay, satu lagi sebab kenapa saya pilih, okay, pada masa musim ni, musim lepas COVID, so kebanyakan orang ni dia tak ada kerja. So kita boleh kongsi apakah intipati kerja dan macam mana mereka boleh mendapat kerja semula, alright, dan kepentingan untuk kita bekerja. Okay, so saya mula. Okay, actually buku ni dia diterbitkan oleh Nurin Enterprise, alright, 1989. Dan Nurin Enterprise ni actually dah tak ada dah. Okay, dia di Jalan Bangsa. Alright, so buku ni actually dia macam, kalau kita nak jujur, ni boleh dikatakan makalah macam research paper. Saya rasa research paper tapi dibukukan. Okay, so buku ni memang tepat-tepat 26 muka surat, 13 muka surat oleh Profesor Osman. Actually kata pengantar, tapi dia jadi macam dia menulis sebahagian daripada buku ni. Alright, actually saya suka kedua-dua penulis, alright, pendapat mereka. Tetapi saya rasa Profesor Osman dia lebih kepada, memang dua-dua penulis dia bersimpang daripada apa kerja and all that. Tapi saya faham sebab apabila kita, sebab bukan sekular, okay, kedua-dua mereka tidak menyokong, bukan tidak menyokong, tapi mereka faham agama Islam dan bekerja tu macam negara and all that tidak boleh dipisahkan. So mereka membawakan unsur agama dalam kerja agak signifikan, especially Profesor Nasar di belakang. Okay, so okay, beberapa point. Alright, so saya suka, okay, macam kita beli satu buku. Okay, kenapa kita beli satu buku tu sangat penting. Alright, so apabila kita tahu kita beli buku untuk mencari jawapan, dan soalan pertama yang Profesor Osman ditulis, apakah tujuan manusia bekerja, apakah martabat kerja dengan hubungan dalam bidang-bidang kehidupan, bagaimana mutu kerja seharusnya dinilai. So macam okay, you got my attention. Okay, anda telah mendapat perhatian saya. Dan kemudian saya dah membuat beberapa nota, so saya kongsikan. Alright, sorry, maaf sebab ada apa-apa problem or kekurangan. So ini video first saya. Okay, so pendekatan yang diambil oleh Profesor Nasar, yang diberitahu oleh Profesor Osman adalah dia sangat mentitik beratkan pendekatan tradisional. Alright, okay, konsepnya terikat dengan din. Okay,
ciri utama tradisi dimaksudkan adalah keagamaan dan kekudusan. Actually kekudusan ni saya tak faham. Okay, to be honest, saya perkataan baru, tapi as I go on, baru dia macam sacredness, kemuliaan. Okay, alright. So kita kebanyakan kerja ni dia dibawa oleh daripada unsur Quran dan Al-Hadith, and then dia juga dikaitkan dengan institusi bawah, iaitu kenabian. Okay, macam mana Nabi sikap-sikap Nabi dalam kerja and all that. Alright. Saya boleh merujuk beberapa buku surat. Okay. So huraian beliau tentang persoalan ni adalah mewakili pandangan Islam tradisional, adalah juga melalui syariah, tarikat tasawuf, keluarga dan budaya masyarakat. Alright. Okay. So actually kenapa buku kecil ni ditulis? Alright. Sebenarnya dia hendak menggunakan buku ni untuk sebagai asas panduan untuk masyarakat Islam actually. Tapi saya suka macam mana dia membawa masyarakat Islam dalam masyarakat majmuk dan sophisticated. Maksudnya macam masyarakat kita dah berubah. Alright. Sophisticated dari teknologi, ilmu, bidang, tetapi juga dari masyarakat. Okay, for example sekarang masyarakat kita ada imigran, and then ada warga biasa, okay, and then lepas tu expert yang bawa daripada luar negara untuk membuat kerja-kerja yang agak sophisticated. Alright. So dia dibawa untuk merangka garis-garis panduan yang berguna untuk membuka peti khazanah Islam mengenai buku-buku yang berkaitan dengan adab ataupun institusi kerja atau syariat kerja. Alright. Okay, disebabkan tiada sekularisme dalam Islam and pentadbiran. Alright. So kita sifat kerja dalam Islam dia tidak dapat lari daripada syariah. Alright. Okay, ni perkataan yang paling, bukan perkataan, ayat yang paling saya suka. Alright. Dia bukan, okay, kemajuan bukan dipersoalkan daripada sifat kemajuan itu sendiri, tetapi bentuk dan corak kemajuan. Maksud dia macam simple lah. Okay, so kemajuan ni kita tidak anti kemajuan, tetapi macam mana kemajuan bersifat kemajuan, adalah dia kemajuan modal atau kemajuan masyarakat atau kemajuan bangunan and all that. So kemajuan menyeluruh dan sepadu dengan layanan adil dan saksama. So kebanyakan negara Islam ni memang dia tidak boleh lari daripada kemakmuran bersama. Macam contohlah, macam kita pun kemakmuran bersama, wawasan 2020. Cuma wawasan 2020 tu dia kepada pembangunan material. Okay. Dan actually dalam buku ni dia banyak juga dia fokus dalam pembangunan masyarakat dan daripada pembangunan material. Alright. Okay. And then dalam Islam memang dalam Islam tidak ada konsep kerja kerana kerja. Okay. So okay, something yang differentiate dengan Barat adalah kerja ni bukan saja untuk keperluan ekonomi. Okay. Yang atau masalah kepincangan terdapat dalam budaya kerja moden adalah penekanan kepada pengeluaran ekonomi. Alright. So pada masa kini masyarakat moden dan masyarakat tradisional, macam mana dia berubah daya tarikan istimewa teknologi. Alright. Sekarang pelbagai teknologi. Okay, macam kita buat video ni, anda menonton pun sebab istimewa teknologi, sesuatu yang tidak ada pada masa tradisional, masa Nabi wujud dan all that. Okay, ketiadaan asas akhlak. So dulu nanti saya akan bedah lagi daripada Profesor Nasser. So ketiadaan asas akhlak tu maksudnya macam tak ada orang yang control. Okay, kita ada government, kita ada undang-undang,
tetapi gaji minima pun kita macam tidak dapat fokus, tidak dapat control. Pengabaian terhadap keperluan manusia lebih menurut. Yang dulu ni ilmu-ilmu kita ni semua boleh dikatakan diajar untuk membentuk kita. Dari umur 10, umur 8, umur 14, 12 belajar Quran, belajar ilmu ini A, B, C, D. So sekarang ni untuk specific industry. So pengabaian terhadap kemajuan manusia. And then kerugian batin spiritual. Alright, kita kehilangan spiritual. Macam kita kerja ni untuk duit, kita kerja untuk bayar hutang, bayar kereta. Dan dulu dia merangkumi semua. Anda bekerja untuk mendapat sedikit rezeki dan kemudian anda berkongsi dengan orang. Anda anda tahu membina rumah pada masa dulu, and then you membina, and then you boleh membina rumah kecil untuk masa kalau kita guna zaman dahulu kita boleh pakai kandang. You membina rumah and then membina kandang. So dia macam you buat sesuatu yang keluar dari passion, kegairahan. So sekarang ni kita kekurangan, masyarakat sekarang atau budaya kerja sekarang kekurangan passion. Alright, so kita nilai dia, kalau kita boleh value kerugian batin ni, kerugian spiritual ni, dia lagi tinggi daripada benda fizikal menurut Profesor Osman. Alright, so yang ni kita dah masuk ke bahagian etika kerja menurut Profesor Nasir. Alright, dia sangat mudah untuk kita faham, sebab buku ni dia sebagai rangka for me lah. Saya rasa dia rangka macam mana para pemikir, para agamawan kontemporari ni dia boleh menggunakan asas ni untuk membina sifat-sifat pentadbiran kerja atau sifat-sifat pengubahan atau creation of job. Alright, creation, macam mana dia boleh membentuk naluri manusia untuk bekerja. So dia ada 3 kerja dalam Arab ni, dia ada 3 amal, action. So mungkin saya punya sebutan salah. So Sina'a and Sana'a dia macam industri kalau dari Arab, tapi apabila saya tekan Google Voice, so dia memang agak susah untuk saya follow lah, sebab amalan something like that, amalan. So amalan, saya rasa amalan of course comes from Arab. So tu. Next one, manusia melakukan 2 bentuk peranan. Kerja ni sebenarnya dia hakiki dia atau fitrah dia, kita bertindak atas dia, kita buat sesuatu macam kita bertindak atas bangunan, kita mendirikan bangunan. Yang satu lagi tu mencipta sesuatu benda. Kita pada masa dulu pertukangan atau penternakan ni sangat banyak. Sekarang pun banyak, cuma dah kurang compared to dulu agrarian society. So mencipta ni banyak, mencipta benih, mencipta ukiran. Alright, so masa dulu dia fitrah kerja, sampai sekarang cuma different form. Alright. So kerja digolongkan kepada kerja moden ni. So dia digolongkan kepada budaya output. Macam mana kita nak keluarkan capital, and then macam mana kita basically sepatutnya marks semua tu dimasukkan, tapi dia buku akan jadi tebal. So saya faham maksud dia. So budaya output and capital dia jadi profit and all that lah. So tapi sekarang dalam Islam ni mempunyai skop yang lagi luas daripada budaya output.
Alright, so dia 3 jenis kerja. Okay, satu, sebab tu saya rasa tak tahu siapa, kerja tu ibadah. Alright, tak tahu siapa cakap, tapi so basically macam ni, ada 3 kerja: manusia dengan Tuhan Allah, okay, and then manusia dengan jiran. Okay, jiran di sini macam your neighborhood. Alright, dan yang ketiga, manusia dengan dirinya. So dia bersimpang sikit, tapi saya faham maksud yang dia ingin dibawa. Alright, apabila kita difokuskan amalan ibadah ni, kita akan menjadi konsisten dan lebih berdisiplin, yang kita akan tunjuk kepada kerja. Alright, okay, and then next one, Islam memberi makna susila dalam kerja dengan penukaran yang berlaku untuk tempat sembahyang dan kerja. Okay, so contoh yang terbaik macam mana masyarakat Islam dia kurang emphasize atau menekankan secularism adalah tempat kerja dia ada tempat sembahyang dan kerja. So shift ataupun penukaran kedua-dua tempat sembahyang dan kerja ni membuatkan mereka ni ada budaya yang agak kolektif. Semua orang buat benda yang sama, dia budaya yang kolektif. Okay, so antara unsur pertama, apa jua keadaan diambil untuk seseorang untuk menyara diri. Okay, yang kerja, unsur pertama dalam kerja ni, apa jua keadaan diambil oleh seseorang untuk menyara diri. Alright, so saya memberi sedikit idea macam mana dia banyak juga dia bedah actually perjanjian ukur menurut ulama-ulama tafsir, macam mana perjanjian kita dengan Tuhan and all that. Okay, justru dia menjadi suatu ukuran untuk menentukan kejujuran bagi perilaku akhlak. Tapi sekarang ni ada juga orang yang rajin sembahyang, rajin menjaga hubungan dengan Tuhan, tetapi dengan pekerja dan majikan dia tak jaga. So itulah kita kena ubah. So dia jadi macam PU pula. Okay, so okay, pada masa dulu ni, kerja ni ada keseimbangan sosial. Okay, boleh komen di bawah YouTube ni. Okay, boleh komen, cuba fikirkan macam mana anda tiada keseimbangan dalam kerja. Dulu ni banyak. Okay, sebab tu dulu anak pun ramai, sebab keseimbangan masa di rumah banyak, keseimbangan di tempat kerja pun banyak. Okay, dan dulu ni dia punya nafkah hidup ni, dulu memang ada orang kaya, tetapi dia kaya sebab dia lebih output and dia tak fokuskan, dan sebab tu dia banyak menderma dulu. Alright, so tugas mencari nafkah hidup ni jangan tamak, sebab for Islam lah, for Muslim memang ada akhirat, dan ini ada semua ni ada sementara. Okay, so amalan sunnah Nabi, so for him lah, okay, kalau kita 1/3, Nabi cakap 1/3, 1/3, so 8 hours rehat, 8 jam sembahyang, 8 jam kerja. So kerja dan riadah. So basically okay, saya masukkan sedikit. Okay, pada dulu Robin Owen dia membawa macam sifat kerja iaitu 8 jam. Okay, di perspektif moden, tetapi dalam Islam ni sudah dicakap okay, 8 jam cukup untuk kerja. So dan walaupun of course mungkin dia tak dapat kredit sangat lah, tapi macam mana kalau anda type macam mana kerja kita kerja dulu 10 jam 12 jam daripada Eropah dijadikan kepada 8 jam sekarang, anda akan tengok Robert Owen. Saya pernah baca dia actually left anarchism. Alright, dia mengumpulkan grup kolektif dan mereka mendapat kerja untuk 8 jam and all that. Alright, okay. Sudah jadi 19 minit. So dia actually agak nervous, tapi apabila kita cakap ni dia jadi macam tidak boleh henti. Alright, actually banyak lagi yang saya tak tulis. Saya tulis yang important saja.
So apabila kita work OT, dorongan ekonomi akan mengkaburkan kepentingan lain. So huraian lah. So apabila anda kerja OT sekarang, so anda tak boleh spend time dengan anak. Nanti anak jadi tidak berdisiplin. So kita salahkan ibu, tapi dia diperlukan ibu bapa. Okay, so something contoh macam tu. Okay, pendapatan kita halal apabila bekerja jujur and syarat. Actually saya aim 20 minit tapi dah lebih, so mungkin sedikit cepat lagi. So dia ada sifat-sifat pekerja jujur dengan halal. Okay, syaratkan bebenaan kerja, bayaran upah, mutu kerja semua kena dijaga. Untuk majikan, dia pendapatan yang sejujur. Alright, pada masa dahulu ni, majikan dan pekerja dua-dua mendapat sedikit lebih rezeki. Mereka akan memberi kepada zakat and all that. Sekarang 2.5, tapi dulu memang 2.5 kan, tetapi dia lebih kepada sedekah. Alright, so ini satu lagi budaya di masyarakat tradisional, upah dibayar sebelum peluh kering. So pada musim PKP ni, berapa orang daripada kita ni pekerja belum dibayar gaji lagi bulan lepas kan. So itulah something, benda-benda yang simple pun kita tak fokus. So perhubungan kemanusiaan dan peribadi amat ditekankan. Okay, apabila kita cakap macam etika kerja dalam Islam ni, dulu bukan kata tak ada problem, tapi cuma dia kurang berbanding sekarang. Okay, kerja seni memerlukan ilmu berasaskan prinsip metafizik, kosmologi Al-Quran, simbolis bersebati dengan wahyu. Okay, tradisi. Okay, yang ni saya suka, first time saya baca, so something new. So kita baca ni jangan baca untuk orang lain baca berapa buku, kita pun baca sebab macam. So kita kena get something, at least satu perengan. Let's say kamu dah baca 10 buku pasal Nabi, buku yang ke-11 tu dia ada something extra. So buku yang nombor 11 tu dia menjadi sangat-sangat penting. Okay, so muntasib ni dulu dia QNC, sekarang kita panggil QNC. So masa dulu ni pengawal atau pemeriksa dalam keadaan pengeluaran dan urus niaga semua dijamin, accountant, tapi dia all in one term. Dan dulu ni banyak kegiatan ekonomi, persatuan kegiatan ekonomi, Asnaf, Futuwat, Ukuwat, and pergerakan Aki. Aki ni brotherhood. Okay, bersaudara, pergerakan saudara. So sampai sekarang masih ada, cuma dulu semangat kesetiaan, kesatuan dan keperwiraan, spirit of chivalry, dikatakan oleh Profesor Nasser, sangat dititik beratkan. Okay, ni part kedua yang saya suka dari buku ni. Hasil tangan menunjukkan keasyikan. Dulu karpet, baju dia menunjukkan keasyikan. Sampai sekarang pun handmade dia lagi mahal. Okay, sebab keasyikan, kesungguhan dan ketenangan, kesabaran semua boleh ditunjukkan dalam karpet. So sebenarnya memang sampai sekarang kita boleh nampak corak-corak yang lebih susah ditiru oleh mesin. Dalam mesin ni kurang nampak semua ciri-ciri tadi. So nilai estetik pun sesuatu budaya penting dalam, etika penting dalam kerja. Dulu memang estetika tu penting, sebab imagine kamu tak ada duit makan, kamu perlu mengukir something untuk makan. So nilai estetika tu sangat-sangat penting. Okay, so spiritualism, kebatinan anda boleh diterapkan dalam amalan kerja. Okay, then last part, sebab kita pun saya tak nak exceed 30 minit sebab nanti dia jadi panjang, dia menjadi macam ceramah nanti. So banyak sudah berubah dan pekerja bandar lebih susah untuk ni masa ditulis 1989. So cuba bayangkan 1990s, 1980s, 1980s, 2000, macam mana perubahan dia, dan sampai sekarang 2020. So banyak dah terpisah daripada alam kemasyarakatan yang asal. Hubungan dalam alam tabi'i pun dah berubah.
So banyak dah berubah, dan buku yang kita tak boleh kata sesuatu buku yang lama ni dia dah habis zaman atau outdated. Cuma macam mana kita nak menggabungkan traditional dan modern untuk dia macam uh, macam Hegel cakap kan. So different form of benda ni tak baik, kamu ambil benda yang something untuk mengubah, and then dia akan jadi something yang different. So untuk my first video, that's all. So if any books, mungkin saya akan medam buku Hamka. Lepas ni mungkin tengok fiction atau non-fiction. So ada apa-apa buku yang anda rasa boleh cadangkan, anda boleh bagi tahu saya. Alright. So yang video ni agak crude lah, agak simple, agak tidak ada apa-apa grafik and all that, editing. Saya rasa mungkin boleh diteruskan macam ni. So anda bagi tahu saya. Alright. So ini saya pernah bedah buku di bawah kubu, dan kubu ni bawah Abang Ben Sali. So memang dah pernah cakap depan TV, phone or laptop. Cuma yang bedah buku secara konsisten dalam YouTube ni first time. Alright. So hopefully you boleh subscribe channel saya. Okay. And hopefully you enjoyed. Alright. Thank you. Terima kasih kerana menonton dan selamat berbuka.